Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk matematik tingkatan 1 bab 2.1 faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar FST. Jadi untuk bahagian kedua ni kita akan tekankan pada dua benda saja, iaitu faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar. Seterusnya, okey. Untuk objektif kali ini kita akan tekankan pada 3 perkara, iaitu menerangkan dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Okey, faktor sepunya. Dan seterusnya kita akan belajar menentukan FSTB bagi 2 atau 3 nombor bulat. Dan yang ketiga kita akan belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. Okey, untuk itu kita proceed kepada slide. Okey, kita teruskan ke bahagian pertama, iaitu faktor sepunya. Definisi faktor sepunya. Faktor sepunya ialah faktor yang sama bagi beberapa nombor yang diberikan. Faktor sepunya ialah faktor yang sama bagi beberapa nombor yang diberi. Maksudnya, bila diberi beberapa nombor, setiap nombor mempunyai faktor. Dan faktor yang sama antara dua nombor ni dipanggil faktor sepunya. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Senaraikan faktor sepunya bagi 20 dan 44. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah senaraikan semua faktor bagi 20. Kalau perasan 20 ni kita ada bincang di pembelajaran yang lepas. Faktor bagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Seterusnya kita akan senaraikan pula semua faktor bagi 44. Faktor bagi 44. Faktor bagi 44 ialah 1, 2, 4, 11, 22 dan juga 44. Langkah yang seterusnya adalah kita akan cari mana antara faktor-faktor dua nombor berikut yang manakah faktornya sama. Jadi kalau kita tengok sini 1, 2, 4. Okey. Jadi langkah faktor yang sama bagi nombor 20 dan 44 ialah 1, 2 dan juga 4. Jadi jawapannya yang perlu dijawab jawapannya adalah faktor sepunya bagi 20 dan 44 ialah 1, 2 dan 4. Itu saja. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Tentukan sama ada 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 48 dan 64. Jadi untuk tentukan sama ada 8 ini adalah faktor sepunya bagi 16, 44 dan 64, 48 dan 64. Apa yang perlu dilakukan adalah kita cari, make sure ataupun kenal pasti sama ada 8 ni adalah faktor bagi 16 atau tidak. Macam mana nak tahu? Bahagikan 16 dengan 8. Jika nombor tu dapat dibagikan secara tepat, jadi nombor itu adalah faktor bagi nombor tersebut. Okey, 16 boleh dibagikan dengan 8, 48 boleh dibagikan dengan 8, 64 pun boleh dibagikan dengan 8. Jadi 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 48 dan 64. Kita tengok soalan yang seterusnya. Tentukan sama ada 4 ialah nombor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Tentukan sama ada 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Jadi kita tengok sama ada 4 ini adalah faktor bagi 30. 30 boleh tak dibagikan dengan 4? Boleh, tapi hasilnya ada baki. 7 baki. Jadi tidak boleh dibagikan dengan tepat. Jadi 4 ni bukanlah faktor bagi 30. Kita tengok seterusnya, nombor yang seterusnya 40.
boleh tak dibagikan dengan 4? Secara tepatnya boleh. Dan 60 boleh dibagikan dengan 4 menghasilkan 15. Jadi untuk nombor berikut 4 ni bukanlah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Kenapa? Sebab 4 ni bukanlah faktor bagi 30. Dia cuma faktor bagi 40 dan 60. Jadi kalau soalan tu tanya faktor sepunya bagi 40 dan 60, betul. 4 adalah faktor sepunya bagi 40 dan 60. Tetapi memandangkan soalan ni bertanyakan tentang 30 faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60, jadi jawapannya adalah bukan. Okey, untuk kita faham dengan lebih lanjut, kita terus kepada kerja. Untuk kerja rumah ni kita akan buat yang basic saja, sama seperti sebelum ni. Yang penting kita faham konsep, cuba lakukan. Okey, pen. Okey, untuk ni kita akan ambil yang senang saja. Kita ambil nombor 6. Tak nampak, tukar pen color warna merah. Okey. B dan secukuplah kot. Dan untuk senaraikan semua faktor sembunyi bagi setiap yang berikut, kita ambil 4 lah. 1, 2, yang 3 ni. 3, 4 cukup kot. Cukup. Okey, itu saja untuk bahagian faktor sepunya. Okey, untuk seterusnya kita akan masuk bahagian faktor sepunya terbesar, FSTB. Kita tengok definisi faktor sepunya terbesar dahulu. FSTB ialah faktor sepunya yang paling besar bagi beberapa nombor yang diberikan. Maksudnya, dalam faktor sepunya, nombor yang paling besar dalam faktor sepunya kita akan panggilnya sebagai FSTB. Okay, untuk faham dengan lebih lanjut, kita akan tengok contoh. Senaraikan faktor sepunya bagi 20 dan 44. Ini kita akan ambil, ini pun sama, kita ambil soalan yang sebelum ni. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah yang pertama sekali senaraikan faktor bagi 20 dan 24. Jadi kita dah tahu tadi faktor bagi 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20, manakala faktor bagi 44 ialah 1, 2, 4, 11, 22 dan 44. Dan seterusnya kita perlu cari senaraikan faktor yang sama, faktor sepunya bagi 20 dan 44. Jadi faktor sepunya bagi 20 dan 44 ialah 1, 2 dan 4. Okay, untuk mencari FSTB, kita perlu cari nilai yang terbesar antara faktor sepunya berikut. Jadi faktor yang nombor yang nilai yang paling besar antara faktor sepunya ni adalah, tak nampak, 4. Jadi faktor sepunya yang terbesar ialah 4. Jadi jawapannya adalah faktor sepunya bagi 20 dan 44 ialah 4. Jadi kaedah ni kita panggil kaedah menyenaraikan faktor sepunya. So kita ada beberapa kaedah, 3 kaedah untuk mencari FSTB. Kaedah yang pertama kita panggil kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Kita tengok kaedah yang kedua pula. Kaedah pembahagian berulang. Okey, untuk pembahagian berulang, kita tengok contoh soalan. Senaraikan faktor sepunya FSTB bagi 20 dan 44. So ni pun sama, kita masih lagi ambil soalan yang sama, cuma kaedah yang berbeza. Kaedah kita panggil ni adalah kaedah pembahagian berulang. Okay, untuk kaedah pembahagian berulang, kita perlu lakukan pembahagian secara berulang dengan faktor perdana secara berturutan. So kita akan bahagi nombor berikut dengan dua nombor ni dengan nombor perdana yang paling kecil lah. Kita akan mulakan dengan nombor yang paling kecil, contohnya 2. 20 bagi 40. 20 bagi 2 kita akan dapat 10 dan 44 bagi 2 kita akan dapat 22. Seterusnya kita akan bahagikan juga terus dua nombor ni dengan 2 menghasilkan 5 dan 11. Jadi pembahagian ni diteruskan sehingga hasilnya tidak boleh dibahagikan lagi. Jadi antara ni 5 dengan 11 ni boleh dibahagikan lagi atau tidak dengan nombor faktor sepunya, tak boleh. Jadi jawapannya adalah kita akan, untuk mencari FSTB ni kita perlu darab. FSTB ditentukan dengan mendarab semua pembahagian yang ada. Jadi
FSTB bagi 20 dan 44 ialah 2 darab 2 sama dengan 4. Sama tak dengan jawapan sebelum ni? Okey, sama kan? Dengan jawapan sebelum ni, slide yang sebelum ni. Sama tak? Sama. Okey, untuk kaedah ketiga kita panggil kaedah pemfaktoran perdana. Untuk kaedah ini saya tak akan bincang. Memandangkan ni pun kita pun, yang ni pun dah 10 minit, kita perlukan masa. Saya assume bajet satu video dalam 10 hingga 15 minit je. Okey, jadi kita perlu terus pergi kepada kerja rumah lah. Okey, kerja rumah. So untuk kerja rumah kita akan ambil yang senang saja. Kaedah cari faktor sempurna terbesar bagi setiap yang berikut. Faktor sempurna bagi setiap yang berikut. Kita akan ambil faktor sempurna 1 A B E F lah. Cukup dapat 4. Kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu penyelesaian masalah melibatkan FSTB. Jadi kita tengok terus contohnya ada. Pasukan pengangkat di sebuah sekolah mengadakan satu aktiviti amal di mana 252 helai baju, 180 helai seluar dan 108 pasang stokin telah didormakan kepada rumah anak yatim. Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Jadi kita pertama sekali maklumat, kita cari maklumat yang ada. Di dalam ni maklumat yang ada ialah 25 helai baju, 180 helai seluar dan 108 pasang stokin diberikan kepada rumah yatim. Yang semua bahagian itu dibahagikan sama rata dalam setiap bungkusan. Jadi untuk menyelesaikan masalah, berapakah masalah yang dihadapi adalah kita nak tahu berapakah bilangan yang paling banyak dapat disediakan. Jadi untuk kaedah ni kita akan pakai kaedah FSTB. Jadi apa FSTB yang kita perlu cari? FSTB bagi 252, 180, 108 supaya sama banyak. So kita akan lancarkan pengiraan. Okey, 252, 180, 108. So kita akan bahagikan dengan nombor perdana terkecil bermula dengan huruf nombor 2 lah. Senang. 252 bagi 2 kita akan dapat 126, 180 bagi 2 dapat 90, 108 bagi 2 dapat 50. Seterusnya masa lagi boleh dibagikan dengan nombor 2, boleh kita bagikan nombor 2. So kita akan dapat 63, 45 dan 27. So nombor berikut antara nombor berikut yang mana boleh tak dibagikan dengan 2? Tak boleh. Jadi kita cuba bagikan dengan 3. Jadi bila dibagikan dengan 3, hasilnya adalah 21, 15 dan 9. Masih boleh dibahagikan? Okey, boleh. Jadi kita akan bagikan lagi dengan 3. Menghasilkan 7, 5 dan 3. So nombor yang di bawah ni dah tak boleh dibahagikan. Jadi kita assume ini adalah jawapan. Jadi FSTB nya adalah 2. FSTB nya adalah 2 darab 2 darab 3 darab 3. Jawapannya adalah 36. Jadi bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan ialah 36. So itu sahaja jawapan. So untuk lebih faham, kita akan buat kerja rumah. Kerja rumahnya adalah latih diri 2.1. So kita akan bincang dengan lebih lanjut bab ni pada pembelajaran kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, itu saja untuk bab 2.1. Sekian, terima kasih.